Apa itu rasuah dan mengapa ia berlaku? Ikuti dokumentari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini anda semua bersama dengan saya, Nur Damaydana binti Abdul Razak, serta kumpulan 23 dalam dokumentari Bahana Rasuah. Isu atau masalah rasuah tidak asing lagi pada pendengaran masyarakat kita pada hari ini. Harus kita akui bahawa kegiatan ini banyak mendatangkan impak negatif sama ada dari aspek sosial, politik atau ekonomi sehingga menjejaskan pertumbuhan sesebuah negara. Namun begitu, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah dan apakah faktor yang menyebabkan masalah rasuah semakin berleluasa? Rasuah sendiri mempunyai maksud yang luas di mana ia boleh didefinisikan sebagai memberikan atau menawarkan apa-apa ganjaran kepada mana-mana pihak bagi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang berpendapat bahawa rasuah ialah mengambil atau menerima wang, hadiah atau apa-apa tawaran yang tidak sepatutnya. Secara khususnya, rasuah boleh diklasifikasikan sebagai transpirasi internasional, iaitu merupakan perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan kepada individu yang terlibat demi kepentingan atau keuntungan peribadi. Dalam erti kata lain, rasuah dijadikan satu cabang atau jalan pintas untuk seseorang mengecapi kemewahan atau mahu menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Hal ini berlaku disebabkan oleh pegangan agama yang lemah, sikap individu yang tamak, gaji tidak mencukupi serta undang-undang yang lemah. Gejala rasuah ini juga turut meninggalkan kesan yang negatif bukan sahaja kepada individu, malah kepada masyarakat dan negara. Kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesebuah organisasi, menghakis kepercayaan orang awam terhadap golongan intelektual di negara kita serta menjejaskan pentadbiran di negara kita. Di sini jelaslah bahawa kegiatan rasuah yang melanda dunia kini akan mendatangkan kesan yang sangat buruk terhadap sesebuah negara. Oleh itu, semua pihak seharusnya memainkan peranan yang penting bagi menangani masalah tersebut daripada semakin berleluasa. Saya, Nur Fazlin Najah binti Muhammad Noor, akan menyambung pembahasan mengenai faktor berlakunya gejala rasuah. Kita dapat lihat salah satu faktor yang menyebabkan rasuah berlaku adalah disebabkan wujudnya ruang dan juga peluang. Kita dapat lihat kewujudan faktor ini kebiasaannya berlaku disebabkan oleh karena birokrasi dalam kalangan penjawat awam. Dalam hal ini, terdapat segelintir penjawat awam yang sengaja untuk melambat-lambatkan sesuatu urusan agar diberi suapan atau rasuah supaya sesuatu urusan dipercepatkan atau dipermudahkan. Sebagai contoh, urusan seseorang individu yang terpaksa berulang-alik untuk memohon lesen perniagaan akibat karena birokrasi. Hal ini seterusnya mampu melumpuhkan fungsi perjalanan sesebuah organisasi disebabkan timbulnya unsur penipuan dalam sesuatu urusan. Contohnya, pegawai kastam yang menjalankan tugas di sempadan negara menerima sogokan supaya rokok dari luar negara dapat dibawa masuk. Hal ini berlaku kerana seseorang tersebut menginginkan duit tambahan lebih kerana gaji yang rendah. Maka, dari situasi ini kita dapat lihat bahawa organisasi yang sepatutnya bertugas untuk mencegah dan menghalang penyelundupan rokok telah menunjukkan nilai integriti yang rendah dan seterusnya merugikan negara kerana rokok tersebut diseludup dan terlepas dari cukai yang menjadi sumber kepada pendapatan negara. Oleh itu, rasuah memaparkan pelbagai salah laku negatif dan merugikan pelbagai pihak. Saya Tian Qingjing akan membahaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya sejarah rasuah yang semakin berleluasa, khususnya mereka yang mempunyai kuasa. Antara faktor berlakunya sejarah rasuah ini semakin berleluasa adalah kecenderungan mereka untuk mempunyai gaya hidup mewah yang melebihi kemampuan mereka. Dalam hal ini, setiap orang mempunyai keinginan untuk mempunyai gaya hidup yang mewah seperti mempunyai beg, rumah, kereta dan sebagainya yang bernilai jutaan ringgit. Namun, memikirkan taraf pendapatan yang rendah telah menghadkan semua keinginan. Akan tetapi jika seorang itu mempunyai kecenderungan untuk hidup mewah yang tinggi, akan menyebabkan mereka tidak berfikir akan kecukupan pendapatan dan akhirnya menyebabkan terjadinya muflis. Jika ini merupakan situasi di mana mereka menggayakan hidup mereka dengan mewah, iaitu di luar kemampuan diri sendiri. Oleh itu, untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih, menyebabkan mereka mencari wang tambahan untuk pelbagai saluran membolehkan mereka menjadi kaya dengan menggunakan jalan pintas. Dengan itu, rasuah merupakan jalan pintas bagi mereka untuk mendapat sumber keuangan tambahan walaupun cara ini merupakan salah sisi undang-undang dan juga agama. Oleh itu, bagi mendapatkan gaya hidup yang mewah, mereka tidak segan selalu
menerima rasuah asalkan gaya hidup yang diingini tercapai walaupun perbuatan ini amalah salah di sisi agama dan juga undang-undang. Ini dapat digambarkan dengan peribahasa yang berbunyi harapkan paga makan padi dan harapkan sokong pula membawa rebah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Hafiz Syahman bin Syarifuddin akan menambahkan bahasan mengenai faktor yang menyebabkan kes rasuah yang kian meningkat. Lambakan kes rasuah adalah disebabkan hukuman dan penguasaan, undang-undang yang lemah dan institusi kerajaan yang tidak memantau dengan baik. Bukan itu saja, kes rasuah juga melibatkan jenayah terancang seperti sektor swasta dengan memanipulasi pegawai kerajaan untuk menjana keuntungan mereka. Berikutnya, seperti yang kita dapat lihat di media sosial, pelbagai institusi yang terlibat dengan rasuah yang mempunyai dan memainkan peranan serta fungsi penting dalam negara seperti badan kehakiman, badan eksekutif dan badan berkanun. Hal ini demikian kerana mereka tidak takut melakukan jenayah rasuah kerana mereka mempunyai kuasa dan tahu akan selok-belok dalam pentadbiran. Dan golongan ini boleh diibaratkan sebagai gunting dalam lipatan. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah rasuah ini adalah terlalu ringan dan tidak setimpal, menyebabkan lambakan jumlah kes rasuah yang semakin berleluasa bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Menurut Datuk Seri Akbar Sattar yang merupakan Presiden Persatuan Pemeriksa Rasuah Bertauliah Malaysia, hukuman terhadap pesalah laku rasuah ini perlu dikaji semula kerana beliau melihat ada sesetengah kes di mana hukuman terhadap koruptor yang melibatkan juta-juta ringgit adalah lebih ringan daripada mereka yang didapati bersalah melakukan jenayah kecil. Tambahan pula, ada yang menyatakan bahawa hukuman ringan ini merupakan satu perangsang kepada pelaku rasuah untuk terus melakukan jenayah rasuah tanpa berfikir panjang. Oleh itu, jelaslah bahawa hukuman dan penguasaan undang-undang yang lemah merupakan satu faktor yang membawa kepada lambakan kes rasuah di negara kita. Sekian saya daripada saya. Terima kasih. Saya, Syarif Zonia bin Jainuddin, umum mengetahui bahawa rasuah merupakan musuh jalan selimut kepada masyarakat. Rasuah pada masa ini tidak lagi dianggap sebagai satu jenayah ataupun dosa kepada penerima ataupun pemberi. Ini menyebabkan negara kita berada di paras bahaya. Menurut penganalisis politik iaitu IGC Safar, kerana ada pihak tertentu yang mengambil rasuah, keselamatan dan pertahanan negara boleh digugat serta sepadan negara juga boleh dikompromi. Perlulah kita sedari bahawa gejala rasuah mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Durian runtuh yang diperoleh hanyalah bersifat sementara. Sudah tidak gunanya lagi jika sudah terhantuk baru nak tengadah kerana nasi sudah menjadi bubur. Dengan ini berakhirlah perbahasan kita mengenai isu gejala rasuah. Diharap selepas perbahasan ini masyarakat akan lebih terbuka untuk mengambil berat berkaitan keburukan rasuah dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih.